Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu minta maaf, cikgu lambat sikit hantar video pada hari ini. Okay, dan hari Khamis minggu lepas cikgu tak hantar video sebab cikgu memberi ruang pada kamu sebenarnya untuk membuat latihan ataupun melengkapkan modul menggunakan modul 2.4 prinsip Pascal, dan cikgu harap sangat kamu lengkaplah modul tersebut, soalan-soalan dan juga nota dalam 2.4 prinsip Pascal. Sebelum kita mulakan kepada prinsip Archimedes, macam biasa cikgu suka ulang balik. Kita masih lagi dalam tajuk tekanan, dan tekanan kita bermula dengan tekanan cecair. Juga nak kamu ingat lagi tekanan cecair, dia ada formula dia, rho Hg, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Kemudian kita terus kepada tekanan atmosfera. Tekanan gas, di mana tekanan atmosfera dan tekanan gas tiada formula, tetapi kita perlu belajar radas dia, bagaimana kita nak membaca manometer, bagaimana kita nak baca barometer merkuri. Kemudian barulah kita masuk kepada prinsip Pascal. Kemudian prinsip Archimedes, next prinsip Bernoulli. Dan tamatlah tajuk tekanan. So hari ini kita akan tengok prinsip Archimedes. Apa dia prinsip Archimedes ni? So prinsip Archimedes, inilah apa yang kita nak. Standard pembelajaran hari ini memperlihatkan berkaitan antara daya apungan dengan perbezaan tekanan cecair pada aras kedalaman yang berbeza objek yang terendam. Kita terus kepada aktiviti 1 buku modul kamu, tolong tengok muka surat 61. Jadi kita nak membincangkan daya apungan bagi objek yang terendam di dalam cecair. Jadi konsepnya senang saja. Bila kamu letak satu bekas air yang kosong, kamu letak dalam satu bekas lain, kemudian kamu akan rasa botol tu dia nak melompat balik, betul tak? Kamu tolak, kamu rasa dia macam kalau kita lepaskan dia akan terpelanting balik lah. Jadi maknanya kat sini ada satu daya yang menolak dia ke atas. So daya itu kita panggil sebagai daya apung. Itu secara ringkas ni lah. So adakah tangan anda dia punya pemerhatian? Adakah tangan anda akan merasa sebarang daya semasa botol ditolak ke bawah? Nyatakan daya itu. Yalah, betul lah kan, rasa satu daya dan daya itu kita rasa daya ke atas lah. Sebab kalau kamu lepas dia akan terpelanting daripada bekas tu. Yang kedua, apabila anda menolak botol itu lebih dalam, apakah yang akan berlaku kepada daya? Lagi kamu tolak ke dalam, lagilah kamu rasa dia lebih kuat nak keluar, kan? Ada daya yang lebih besar. Kemudian bagaimana dengan isi padu air yang disesarkan? Maksudnya air yang disesarkan, bila kamu tekan botol tu, pasti ada air yang akan melimpah keluar daripada bekas yang kamu letak tu. Yang ini. Bekas ni kan ada air kan. So bila kamu tekan ni, mungkin akan ada air yang keluar. So air yang keluar itu kita panggil sebagai air yang disesarkan. So isi padu air yang disesarkan, apabila kamu tolak lebih dalam, maka dia lebih banyak air keluar. Kita ada cikgu baru kat sini. So apakah hubungan antara daya keapungan ke atas botol dengan isi padu air yang disesarkan? Jadi macam cikgu cakap tadi, kalau lebih daya apungan tu bertambah, maka bila kamu tolak ke dalam, maka daya apungan tu semakin bertambah. Jadi air yang disesarkan tu pun semakin bertambah. Jadi semakin bertambah daya apungan, semakin banyak isi padu air yang disesarkan. Atau boleh juga ditulis sebagai berkadar terus. Apa yang berlaku kepada botol apabila anda melepaskan tangan anda? Rasanya botol itu akan memecut ke atas. Seterusnya. Sekarang tadi kita katakan kita tenggelamkan separuh sahaja bekas tersebut. Sekarang bagaimana kalau kita nak tengok daya apungan bagi objek yang terendam sepenuhnya di dalam cecair. Yang pertama, bandingkan daya pada permukaan F1 dan F2. Di bawah permukaan F1 dan F2. So kat sini dengan dekat sini. So agaknya daya yang mana yang lebih besar? Makanya kita kata kalau makin dalam,
dia makin besar daya apungan dia kan. Macam yang slide sebelum ni. Jadi F2 ini lebih besar daripada F1. Okey, nyatakan arah daya paduan yang bertindak ke atas silinder yang disebabkan perbezaan tekanan. Jadi kalau F2 ni lebih besar, kalau bawah ni lagi besar daripada atas, so agaknya dia menolak ke mana? Mestilah yang besar akan tolak yang kecil kan? Daya yang lebih kecil kan? Jadi dia punya arah adalah ke atas. So apakah daya paduan yang dimaksudkan, yang dihasilkan itu? So daya tadi cikgu kata macam ada sesuatu daya yang menolak dia ke atas, itu kita panggil sebagai daya apung. Okey, ataupun daya apungan lah. Okey, aktiviti seterusnya. Okey, kita ikat seketul batu. Kita nak tengok sama juga, nak tengok daya apungan bagi objek yang terendam sepenuhnya. Okey, kita ikat seketul batu dengan benar dan gantungkan kepada neraca spring. Ukur dan rekod berat di udara. Rendamkan batu ke dalam bikar berisi air. Okey, so kita tengok yang ni kamu letak, patutnya kita buatlah kan, yang ni dekat mamal. Okey, kita ambil batu, jadi kita timbang, kita timbang dengan neraca spring dekat luar. So kamu dapat nilai dia 0.8. Kemudian guna neraca spring tu juga bawa masuk dalam air. So kamu akan tengok dia punya jisim ataupun berat dia tu semakin berkurang. Okey, akan tengok 0.6. Betul tak? Okey. Nanti kita akan buatlah, okey, kalau dah masuk sekolah nanti. So yang pertama kita bandingkan dulu W1 dengan W2. So mana yang lebih besar, W1 atau W2? 08 dengan 06 mana lebih besar? W1. Jadi W1 lebih besar daripada W2. So apa yang kesimpulan yang boleh dibuat? So apa yang kita boleh katakan berkesimpulan mengenai berat objek di dalam air. So berat objek di dalam air ini lebih rendah disebabkan oleh ada daya apung yang tolak daripada bawah tu. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, suatu objek berbentuk silinder tenggelam sepenuhnya dalam air. Okey, bandingkan kedalaman H1 dengan H2. Sama juga, mana lebih dalam, H2 ke H1? Kalau tengok ni dari sini ke ni kan, lagi panjang ni maknanya lagi dalam lah. Okey, kita tengok dia daripada kedalaman tu kita ambil daripada permukaan. Okey, jadi kita tahu H2 lebih besar daripada H1. Okay, tekanan pada permukaan atas ialah P1 dan tekanan pada permukaan bawah adalah P2. So, mana satu tekanan yang lebih? Okey, samalah juga ya, P2 lebih besar daripada P1. Okey, sebabnya apa sebabnya? Semakin dalam, semakin tinggi tekanan. Okey, yang ini kita dah belajar dalam tekanan cecair kan, bila kedalaman itu mempengaruhi tekanan. Okey. Seterusnya, okey, dalam modul kamu tu dia tanya seterusnya apakah daya apungan. So inilah definisi daya apungan, iaitu daya yang bertindak ke atas, satu daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dan juga permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Okey, so bila ada perbezaan tekanan, maka dia akan adalah apa dia kat situ? Daya apung lah, daya yang akan menghasilkan satu daya ke arah atas. Okey. Okey, ke mana tadi? Okey, daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dan permukaan bawah. So kita tahu bila ada perbezaan tekanan, maka tekanan yang lebih besar akan menolak tekanan yang lebih kecil. Jadi itulah yang menyebabkan dia tertolak ke atas. Okey. Next. Okey, ini terbitkan rumus, okey. Terbitkan rumus ni kamu masukkan dalam muka surat 62. Okey, muka surat 62 tu. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan rumus daya apungan tu. Okay, kalau sebelum ni kita tak ada, tahun lepas dalam fizik ni tak adalah bagaimana kita nak derive, terbitkan rumus. Okey, yang ni ada, tak apa. So asalnya daripada formula tekanan cecair. Okey, kemudian
tekanan pada permukaan bawah. Okey, permukaan atas dan permukaan bawah. Okey, jadi daya bertindak kepada permukaan bawah F2 yang ini. Okey, kemudian okey, senang cerita, nanti kamu salin je lah ya. Yang ni daya ke bawah tolak daya ke atas, begitu nak cari daya paduan kan. Okey, sebenarnya dia tambah F2 tambah F1, tapi sebab perbezaan arah, jadi kita tolak lah. Okey, seterusnya. Okey, dan akhirnya kita dapat nilai ini. Okey, so ini formula untuk daya apungan. Okey, A darab H ini adalah akan dapat nilai isi padu. Okey, luas darab tinggi isi padu kan. So dapatlah nilai rho CH. So apa-apa pengiraan selepas ni kita akan gunakan formula yang ini. Okey, dan seterusnya, apakah dia prinsip Archimedes? Okey, daripada aktiviti yang kita buat tadi tu, so bolehlah kita simpulkan prinsip Archimedes ini menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalai mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalai yang disesarkan. Okey, sama ada kita rendam separuh atau kita rendam sepenuhnya. Jadi daya apungan tu kita ambil sama dengan cecair yang keluar tu. Kalau kita rendam sikit, kita tengok ada cecair yang akan keluar kan. So itu adalah nilai daya apungan. Sama juga kalau kita rendam sepenuhnya, air yang keluar itu adalah nilai daya apungan. So daya apungan adalah sama dengan berat bendalai yang disesarkan. Atau kita boleh juga guna rumus rho v g. So ada dua lah. Okey, untuk mendapatkan nilai daya apungan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya dalam buku modul kamu aktiviti 2. Okey, dikaji hubungan antara isi padu objek yang tenggelam dengan isi padu air yang disesarkan. Okey. Nombor 1 kat sini tak ada dalam PowerPoint ni tak ada pula. Nombor 1 tu dia tanya apa yang berlaku kepada aras air apabila objek dimasukkan ke dalam air. So kamu nampak bila dimasukkan apple tu, aras air itu akan bertambah. So objek akan apa? Terapung cecair apabila ia direndam ke dalam cecair. Okey. So seterusnya, okey, awak masukkan dia punya bacaan ni. Okey. Masukkan je lah bacaan ni, walaupun kita tak buat eksperimen ni, sepatutnya kita buatlah kan. Tapi tak apalah. Okey. So ni nilai dia, isi padu air tanpa apple adalah 500. Bila 500. Okey, bila tambah apple dia naik jadi 700. Jadi maknanya isi padu air yang disesarkan itu, yang terlebih itu adalah 200. 700 tolak 500. Okey, jadi isi padu apple yang tenggelam pun adalah 200. Okey. Isi padu apple yang tenggelam ada sama dengan isi padu air yang disesarkan. Okey. Dapatlah ini kesimpulannya. Alright. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok keapungan dengan kehilangan berat. Okey, kaitannya. Okey, apabila objek direndam ke dalam air, ada dua pemerhatian. Okey, objek mengalami pengurangan berat yang disebabkan oleh daya apungan. Kemudian berat objek di dalam air lebih ringan daripada berat sebenar. Jadi daya apungan tu kita boleh cari dengan berat objek di udara tolak berat objek dalam air. So dapat nilai daya apungan. So dah berapa dah formula nak cari daya apungan ni? Satu tadi, daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Kita masukkan batu, lepas tu ada air yang tersesar, sama ada bacaan tu naik ataupun air tu terkeluar ke daripada bekas. Tu sama dengan daya apungan satu. Yang kedua, kita boleh kira daya apungan menggunakan formula rho GV. Okay, yang ketiga, daya apungan juga boleh dikira dengan kita timbang dia di udara. Maknanya yang tadi telah ada neraca spring tu kan. Lepas tu tolak dengan berat dia dalam air. Okey, masuk berat dalam air, awak tengok ada pengurangan berat. Jadi pengurangan berat itu adalah daya apungan. Okey, satu lagi. Objek yang berada di dalam air akan menyesarkan air. Isi padu cecair yang disesarkan sama dengan isi padu objek. Okey, berapa isi padu air ini? Berapa isi padu batu ini adalah sama dengan isi padu air ini. Okey?
Alright, seterusnya. Okey. Tak ada apa. Okey, ini pula aktiviti 3. Okey, aktiviti 3 dalam buku kamu, muka surat 63. Sama juga, cikgu minta kamu isikan je lah maklumat ni ya. Berat batu dekat udara yang ni. Okey, sebelum kita masukkan dalam air dia 25 Newton, kita baca kat sini. Lepas tu bila kita masukkan dalam air, bawa ni masukkan dalam air, dia jadi 15 Newton. Jadi kehilangan berat itu adalah 25 tolak dengan 15, so kamu dapat 10 Newton. Dan kehilangan berat itu kita katakan dia sebagai daya apungan. Okey. Okey, yang ini dalam buku kamu lah ya. Okey. Okey, so nanti ini pun sama. Okey, minta kamu salin data-data ni. Okey, kita kena buat eksperimen sepatutnya yang ni. Okey, kalau ada rezeki nanti kita buat. Okey. So daripada analisis data, apakah hubungan antara berat ketara plastisin yang hilang dengan daya apungan? So berat yang hilang adalah samalah dengan daya apungan. Okey. Berat ketara plastisin yang hilang dengan berat air yang disesarkan pun sama. Okey, so berat air yang disesarkan dengan daya apungan, berat air yang disesarkan samalah dengan daya apungan. Okey, so kesimpulan daripada eksperimen ini, daya apungan sama dengan berat air disesarkan. Daya apungan juga. Okey, so yang ini sekejap Okey, so yang ini dalam muka surat 63 juga, bolehlah kamu isikan apa maksud objek di udara. Objek di udara. Okey, objek di udara, berat objek di udara ialah berat sebenar. Okey, berat objek direndam dalam cair adalah berat objek di dalam cecair ialah berat ketara objek dan seterusnya lah. Okey, last sekali daya apungan ke atas bertindak pada objek adalah daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan. Okey, boleh isi yang ni. Dalam buku teks pun ada cikgu rasa. Okey. Okey, dan last sekali apa yang perlu diingat? Okey, prinsip Archimedes adalah daya apungan sama dengan berat air yang disesarkan. Okey. Okey, sekejap aktiviti keempat. Okey, nanti kita sambung aktiviti keempat.